Makna kena sediakan. Tauhid malam mana? 2 malam. Fiqh malam mana? 3 malam. Tasawuf malam mana? Contohnya 2 malam. 7 malam. Tauhid 2 malam. Fiqh 3 malam. Tasawuf 2 malam. Okey. Ini terutama bab iman. Ini semua bicara bab iman. Nak sah ke-6 rukun iman. Berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ning ni bukan boleh wak-wak lebih kurang. Ni kena tegah sungguh-sungguh. Mana-mana orang mengajar, mana-mana masjid, kena tegah sungguh-sungguh dalam bab iman, dalam bab akidah, ilmu tauhid. Sifat 20. Kena orang mengajar, kena tegah sungguh-sungguh. Pihak masjid kena tegah sungguh-sungguh. Orang nak belajar, dia orang nak belajar ni, dia kadang-kadang turut orang mengajar. Orang mengajar lah. Nombor 1, kena tegah sungguh-sungguh ilmu tauhid, bab iman, bab akidah. Orang mengajar, dia mengajar fiqh sekalipun, dia mengajar fiqh. Sebab tauhid malam lain, dia ambil malam fiqh, bukan tauhid 7 malam. Dia mengajar fiqh, peringatlah, kita belajar fiqh ni, malam tauhid jangan lari. Jangan tak mari pula. Sebab ada orang dipilih malam tauhid dia tak mari, malam fiqh dia mari. Ada ni, dia kena mengajar fiqh lah, sebab dia ambil bagian fiqh. Sebab dia tengok dah di masjid tu tauhid ada dah 2 malam contohnya. Takkan nak tauhid 3, 4, 5 malam. Fiqh tasawuf fardu ain nak letak mana? Dia pun mengajar fiqh. Dia mengajar fiqh macam mana pun, tauhid sentiasa diperingatkan walaupun dia bukan mengajar tauhid. Ini tutup guru, dia mengajar fiqh sekalipun, dia akan setuh buat tauhid. Setuh buat tauhid. Dia mengajar tasawuf. Buat tauhid ada dah, fiqh dia pengajar tasawuf. Dia tekan mutasawuf, dia kena peringat. Nak bicara bab hati ni, kelas tauhid kena kemah molek, kelas fiqh kena kemah molek. Ni bicara bab tauhid. Tempat tilik Allah sama ada amal diterima ataupun tidak. Orang mengajar kena tegah. Pihak masjid pula kena tegah. Nak panggil orang mengajar kena tegah. Kami nak kitab tauhid. Patut ustaz macam mana? Saya bolehlah terah-terah lama dah saya ni tak tauhid. Jangan ambil gitu. Pak terah-terah jangan. Ini tauhid. Kena guru yang mahir, guru yang berguru. Jangan panggil, tak apalah saya bacalah Faridatul Faraid 2-3 muka semalam mang. Baca sebaca-baca macam baca buku fadilah. Sebab apa? Pak masjid salah pilih guru. Boleh baca kitab Faridah 2-3 buku surat. Baca apa? Bukan pati Faridah ni, pati Faridah satu surat sikit je. Faridatul Faraid. Dia mana? Baca, dia tak belajar. Ni orang mengajar yang tidak bertanggungjawab, pada masjid yang tersalah pilih guru. Tak ada. Sama je. Orang mengajar, masjid, orang belajar. Tak ada. Tauhid nombor 1. Iman akidah nombor 1. Tak suruh cerita banyak-banyak lah. Dia cerita banyak-banyak. Kadang-kadang bab fiqh ni Allah lah. Dia menyempitkan. Kita orang awam ni begitulah. Jangan menyempitkan sangat bab fiqh ni. Kita nak menyempitkan. Kalau kira biar orang lain ni tak sah belaka ibadat. Biar jadi gitu. Biar tak sah habis. Dia nak menyempitkan. Kita ceritalah fiqh mazhab Syafi'i. Tapi orang awam, orang kebanyakan ni baru je nak belajar. Banyak salah dianya. Kalau dia fiqh mazhab Syafi'i kok, bab najis-najis pun tak selesai. Lepas tu macam mana sembahyang dia? Kena qada daripada mau balik. Pada ni. Banyak najis dia kalau kau cara sini kau. Cerita mazhab Maliki. Walaupun besar dengan najis, sembahyang dia sah. Dah lah. Sebab apa? Kita menghadapi masyarakat yang orang awam, orang kebanyakan baru-baru nak belajar je. Kita nak beri sungguh-sungguh, biar salah tak sah habis semayang.
bab pekoh, tapi bab akidah hok satu jalan tu wak kerah gitu ke dak? Wak kerah gitu ke dak? Tak kerah. Wak ingat aja hok pekoh dia wak kerah. Nak jadi dia seorang dia sah, oleh tak sah belaka. Memang ada orang cakap seumpama tu. Dia kata ustaz mengajar, jadi sedap orang yang tak belajar sah semacam. Dah nak macam mana? Rasa kata tak sah. Biar tak sah bagi tak belajar. Tak sah tu mazhab Syafi'i. Mazhab lain sah pun kena cerita lah. Tak sah cerita mazhab lain, kita mazhab Syafi'i biar tak sah belaka. Ni kenang gitu. Dia nak masuk syurga seorang. Syurga luah. Masuk syurga seorang apa? Itu bab pekoh. Bab tauhid betul. Bab tauhid mati molek. Ni tak ada kompromi. Bab tasawuf kena kerah. Sebab apa? Satu jalan dia. Ikhlas ke riak? Tawaduk ke takabur? Ni kena tu. Ada ni. Hak tu, hak nak kena kerah. Pertama sekali hak tauhid tu. Pekoh ni ialah kita belajar lah pekoh mazhab Syafi'i. Tapi untuk umum kita jangan sepik sangat. Jangan sepik sangat. Kalau kata bab tauhid tak ada. Orang mengajar sama, pihak masjid sama. Kalau nak mengajar ilmu yang bermanfaat, masjid nak atur keluar agama bermanfaat, ilmu pertama, ilmu tauhid. Orang mengajar, dia nak pahala yang berpanjangan kan? Ilmin yuntafa'u bih tu. Iza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputuslah amalannya melainkan daripada 3 perkara. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Ilmu yang ambil manfaat. Ilmu pekoh yang diambil manfaat serta akidah. Ilmu tasawuf yang diambil manfaat serta pekoh dicomel, akidah dicomel. Itu baru bermanfaat. Semayang comel macam mana? Sebab dia ambil daripada ilmu yang diajar oleh guru, tapi ilmu akidah guru tak tekankan, itu tidak bermanfaat. Bahkan guru tu akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Ada. Orang mengajar nak ilmu yang bermanfaat. Orang belajar pula nak ilmu yang diambil manfaat. Itu orang mengajar. Orang belajar nak ilmu yang memberi manfaat bagi dia. Bernama ilmu fiqh tasawuf, iman akidah dia betul. Pihak masjid pula nak atur ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat ataupun tidak? Yang bermanfaat lah. Cuma tanya pihak masjid. Semuanya nak atur ilmu yang bermanfaat. Tak ada masjid, kami asal ilmu je lah. Manfaat ada di atas mereka lah. Saya nak pergi masjid, saya bunyi tak? Semua akan cakap nak atur ilmu yang bermanfaat. Nak bermanfaat. Tauhid, fiqh, tasawuf. Ini kita bicara hari akhiran, bicara iman. Bicara iman. Kerah, bab akidah memang kerah. Bab fiqh dia kena luaskan sedikit, dia lembutkan sedikit, longgarkan sedikit. Bab fiqh. Bab tauhid kena kerah, bab tasawuf pun kena kerah. Bab fiqh ni lama kemah tak apalah. Kita fiqh bermazhab Syafi'i. Okey. Tapi untuk umum jangan keras sangat. Tauhid dak tauhid kena kerah. Kalau sebelum ni pegangan tu pegangan yang kafir, maka bertaubat dengan Allah, perbanyakkan buat amal. Itu je lah. Kalau pegangan tu dosa besar, tegaskan, nyatakan molek-molek. Ingat baik, akhir zaman fitnahnya adalah fitnah iman, fitnah akidah. Islam pada zahir masjid tersergang indah, tapi pengisian ilmu yang bermanfaat ataupun tidak, tu faham tak?
Panggil orang masjid ramai-ramai, sediakan ilmu tauhid dua kali, ilmu fiqh 2-3 kali, ilmu tasawuf 2 kali, fardu ain. Cari guru yang mursyid, guru yang benar-benar berguru. Tauhid pun guru yang berguru, fiqh pun yang berguru, tasawuf pun guru yang berguru. Bukan membaca sendiri, buat ceramah, sedap cakap di mulut. Bukan. Ni kadang-kadang orang masjid nak macam nak ustaz betul. Tapi kamu terima tanggungjawab. Kena atulah molek. Payah, betul lah payah. Kamu kena atulah molek. Gitu je. Kena tu molek. Payah memang payah. Payah cari guru dia kata. Bagi jumpa, dia duduk Kuala Lumpur, pegang jawatan di masjid. Ustaz kenal tak kawan-kawan Pak Ade di Kuala Lumpur yang boleh Ustaz recommend. Saya minta maaf lah kata. Kawan-kawan duduk kapung belaka, tak ada duduk bandar kata. Gitulah. Dia faham dah. Dia nak cari jalan dah, nak susung. Tapi tak ada tenaga. Tak ada ni. Tenaga pengajar tak ada. No. Tapi tenaga pengajar yang mursyid jangan pakai mana? Serkap jarang ke apa? Serkap jarang. Bidang terjun. Bukan gitu dah. Pada ni, ini ilmu agama. Jangan serkap jarang. Mari Ustaz, mari. Ustaz ajar tauhid. Ajar tauhid Ustaz. Dia pun ngomong tadi lah. Faridah 2-3 muka surat. Oh, bukan. Kenapa tu? Dia serkap jarang. Dia panggil apa? Dia cari bidang terjun. Ada. Tak ada gitu. Ini ilmu agama. Lepas tu macam mana? Allah lah. Lepas tu kadang-kadang kata, Ustaz boleh cerita. Tapi nak tolong tak boleh. Sebab ada orang dia pegang bahagian mufti lah. Ada satu mufti lama dah ni. Dia mari ceramah satu tempat, dia tekan ilmu fadha'in. Dia ceramah, dia jemputan. Kita boleh mari tak minggu, dia mufti, dia banyak kerja, tugas dia banyak. Dia mari ceramah, tekan fadha'in tauhid fiqh tasawuf. Habis je kuliah lepas isyak, pengurus majlis tak dengan mufti. Hantar kepada kami hak boleh ajar kitab tauhid sebab 20. Dia jawab, minta maaf lah, saya tak ada tenaga. Dia kata, dia tak ada tenaga dah. Tak ada kaki tangan. Sebab dia pun terhad je keupayaan dianya. Dia nak mengajar, dia tak ada masa. Dia kaki tangan dia pula terhad. Dia mari ceramah. Wi panduan pada Pak Masjid. Fadha'in tauhid fiqh tasawuf. Pak Masjid minta satu je dengan dia. Fadha'in tauhid. Fiqh tasawuf tak minta gitu. Dia minta maaf, dia kata pihak masjid kena cari sendiri. Pihak kami tak ada tenaga. Bayangkan kalau kata tahap mufti cakap gitu. Macam saya nak cerita macam mana? Tu kena usahakan macam mana? Wallahualam lah. Wallahualam. Dah kita cerita tekan kan. Apa? Apa tu? Penyelesaian tu lah mana? Resolusi ke apa? Resolusi ke apa? Cadangan tau. Penyelesaian nak melaksanakan. Cerita fadha'in tauhid fiqh tasawuf. Fadha'in tauhid fiqh tasawuf. Tu cerita. Apa tu? Pelaksanaan. Tu mari tanya. Tak ustaz sebut dah, betul cadangkanlah. Allah kata. Gitulah. Sebut je lah. Tapi nak tolong cadang-cadang, dah dia mari dia Kuala Lumpur. Siapa yang ada kau? Kita pernah tahu kata Kuala Lumpur orang ramai kan. Orang mengajar pun ramai, tapi pilih guru yang mursyid. Tauhid, tauhid, guru yang mursyid. Pertama sekali tauhid. Ini bicara akhirat ni, kita bicara akhirat. Bicara iman. Dan pula akan dapat sekalian mukmin syafaat Nabi. Siapa yang akan dapat syafaat Nabi? Orang mukmin jua. Orang kafir sama sekali tidak akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin yang akan dapat syafaat Nabi, pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi ini luahlah. Syafaat yang kecil dipanggil. Syafaat yang kecil ni bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang kecil ni
ulama-ulama boleh bagi syafaat. Syafaat yang kecil ni orang-orang soleh boleh bagi syafaat. Syafaat kecil ni orang mati syahid boleh bagi syafaat 70 orang ahli keluarga. Syafaat pertolongan kecil ni anak-anak yang mati belum baligh pun boleh bagi syafaat. Ini syafaat kecil dia panggil. Di bawah tu dan sebesar bahasa syafaat ada. Dia panggil asy-syafa'atul kubra, asy-syafa'atul uzma. Ini hanya tertentu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat kecil bukan hanya tertentu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Syafaat Nabi SAW yang mana tertentu bagi Nabi. Syafaat Nabi dengan bahawa masuk syurga tanpa hisab. Ada ni. Hak masuk syurga tanpa hisab hanya syafaat Nabi SAW jua. Hanya Nabi SAW jua yang boleh bagi syafaat masuk syurga tanpa hisab. Syafaat mana lagi? Dia dapat masuk syurga. Ditinggikan darjah syurga. Syafaat tu bukan hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Syafaat besar nanti kita akan bicara, itu milik Nabi. Syafaat pertolongan, syafaat ni pertolongan lah. Syafaat Nabi dengan bahawa dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Itu hanya milik Nabi SAW. Syafaat diangkatkan, ditambahkan darjah syurga. Itu bukan hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan apabila timbang kebajikan amalan sama berat antara hak kebajikan dan kejahatan pun sama juga, bukan hanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk neraka tempoh masa dia panjang. Syafaatnya dikurangkan, dipendek kata masa neraka. Itu bukan syafaat, bukan hanya syafaat milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Syafaat milik Nabi, syafaat besar. Syafaat milik Nabi SAW juga masuk syurga tanpa hisab. Ada ni. Jadi umpama anak-anak yang belum baligh, dia akan menanti supaya mak bapak mereka akan ke syurga, barulah mereka akan masuk syurga. Ini syafaat. Tapi ibu bapa mana? Yang pertama yang mukmin. Kalau tidak mukmin, Nabi SAW pun tak boleh bagi syafaat. Kalau tidak mukmin, bukan mati dari mati kufur ya'azabillah, Nabi SAW pun tak boleh bagi syafaat. Ada ni. Jadi syafaat anak mati belum balik ni, jadi mana mak ayah dia patutnya masuk syurga. Tapi anak mak ayah dia patut masuk neraka. Tapi neraka pun dalam tempoh yang tak lama lah. Dengan syafaat anak ni langsung tak masuk neraka, bahkan akan ke syurga. Tapi kalau mak ayah dia ni neraka tapi tempoh masa yang agak lama, syafaat anak belum balik ni akan dipendekkan tempoh neraka untuk mak ayah dia. Ada ni. Itu syafaat dia panggil. Mak ayah dia patut masuk neraka. Tapi neraka pun makna kebajikan dengan kejahatan masa timbang tu, banyak kebajikan tapi berat sebelah kejahatan. Ke neraka lah. Tapi neraka pun tak lah lama sangat, sebab dia kebajikan dia ada, semayang dia ada, puasa dia ada. Tapi dosa-dosa ni banyak juga ni. Maknanya berat pula dosa, neraka lah dianya. Ni syafaat anak yang mula balik ni. Yang sepatutnya masuk neraka tadi, walaupun tempohnya taklah lama, akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua tu atas ihsan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalaulah mak ayah tu neraka dia lama sekalipun, mukmin tapi dosa banyak,
Sepatutnya tak dapat bagi syafaat dia, hanya diringankan tempoh masa neraka. Atakun ya Allah, Allah nak teruskan ke syurga, kerana syafaat daripada anak yang belum balik terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji dia ada iman. Ada ni. Tapi kena ingat, jangan pula kita hok simpang orang tu cakap anak berapa orang, anak 5 orang, simpang seorang, simpang 2 orang. Awak tak faham? Simpang dalam bank lah. Kan orang tu cakap, orang tanya anak berapa orang, anak 5 orang, 6 orang, simpang seorang, simpang 2 orang. Sekarang ni ada simpanan tak? Ada tak simpanan sekarang? Tak ada simpanan. Simpang je seorang, kecoh dah klinik kesihatan. Macam mana ni budak ni meninggal pada masa kecil ni, kamu pantau dak, kamu melawat ke dak, kamu cek ke dak? Banyaklah pula keluar kertas kerja. Tak gitu sekarang dah, bukan gitu. Kalau ada kematian, nenek bayi ataupun kanak-kanak yang dipantau oleh klinik kesihatan, kan dia ada pantau. Waktu susah-susah tu, duk baloh dengan mak ayah, tengok kuning pergi hospital, tengok kuning pergi hospital. Allah kelang kabut dah. Ni hok kerja kesihatan. Sebab apa hal? Banyaklah kertas kerja kena buat. Kalau mak ayah degil juga, sign, tanda tangan. Wadah ni kan gitu. Ni hok mak ayah berkelahi dengan orang kerja kesihatan ni. Orang kerja kesihatan kena pergi hospital, kuning. Mak ayah kata tak apa. Ni balah-balah awak sign, tanda tangan. Sebab apa? Berat dia. Mana bukan berat, mana dia kena banyak soal. Dia nak jaga ni keselamatan bayi ni baru lahir. Jadi sekarang ni ada simpanan. Tak ada simpanan. Tu kan hak muda-muda kita ni. Hak tua-tua tu mungkin ada simpanan. Hak muda-muda ada simpanan. Tak ada belaka kita ni. Tu kan hak muda-muda, bukan muda, mana hak umur 50-an tu lah. Ada simpanan. Hak ada simpanan umur 60-an, 70-an tu adalah simpanan. Hak 50-an ada simpanan. Tak ada. Tapi kalau ada simpanan, tak apa dah, kita simpang 1, 2 anak simpang. Lepas tu iman macam mana? Akidah belajar kemah molek. Amal macam mana? Hak syafaat anak yang yang mati belum balik nu di hari akhirat atas dunia ni. Iman akidah comel pun kalau amal ibadah tak jaga, akhirnya iman lemah. Ni atas dunia. Ditakuti akhirnya dekat nak mati tercabut iman. Hak tu sipang anak 10 orang 100 orang pun tak ada manfaat. Dia mati dekat iman dia tercabut. Ni. Tapi di situ macam apa? Macam besar harapan dia. Sedih atas dunia, dapat pertolongan pada hari akhirat. Mana besar harapan dia. Tapi jaga diri molek. Iman pastikan akidah yang sebenar. Amal ibadah kena jaga molek. Sebab amal ibadah itulah, amal soleh itulah yang akan mengkuatkan iman. Kena faham situ. Jangan kata anak ada simpang seorang 2 orang, maka kita boleh semayang lebih kurang pun tak apa, puasa lebih kurang pun tak apa, buat maksiat pun tak apa. Sebab apa? Kita di ayat akhirat ada ni, ada yang akan bagi syafaat. Yang gitu. Tapi hanya dapat syafaat walaupun daripada Nabi sallam orang sekalian mukmin bukan muslim, mukmin, orang yang mukmin, dan pula akan dapat sekalian mukmin syafaatnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebesar-besar syafaatnya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah syafaat pada lekas dan cepat hukuman Tuhan.
Asy-syafa'atul kubra, asy-syafa'atul uzma fi fasl qada. Syafaat besar pada menceraikan hukum. Ini syafaat besar ni hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat besar ni lah yang kita duduk doa semua tu dalam doa azan dan iqamah. Wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Apa dia? Ini syafaat. Syafaat besar pada menghuraikan hukuman. Hak maqaman mahmudan tu kan dia terima maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Itu terjemahan dalam radio tu kan, dalam TV tu kan. Maqam yang tertinggi, maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Apa dia maqam yang terpuji tu? Ni yang kita bicara sekarang. Syafaat besar hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.